Macam-macam bahasa yang Allah panggil pada kita. Sebab kita ni tuan-tuan, macam-macam kerana ada. Ada yang terlalu mulia, namanya maksum untuk Nabi dan Rasul. Ada yang menghampiri peringkat yang begitu hebat, yang kita panggil sebagai siddiqin. Tak tahu kita ni jatuh kepada nombor berapa. Persoalan dia, kita tak boleh mendakwa kita baik. Hanya Allah saja. Pergi ke Australia, saya nak balik tuan-tuan. Saya jumpa pramugari Malaysia 4 orang, 5 orang, pilot 2 orang. Jalan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ustaz, flight berapa? Sama dengan cik semua lah. Oh, mas. Dia cakap. Mas. Bila saya sampai dekat yang scan tu, barang-barang semua masuk badan, dalam scan tu, menyala pula dah lampu. Oh, sudah. Cincin dah buka, jam dah buka, apa lagi ni? Dia suruh saya pergi belakang balik. Oh. Menyala lagi. Saya malu tuan-tuan. Pramugari 4 orang tengok saya. Aduh, mana aku nak letak muka ni pula. Ustaz belakang balik, bunyi. Ustaz belakang balik, bunyi. Pegawai dia datang. Oh, supervisor dia datang. Sir, please. Sir, please, this way, sir. Sorry, this way, what? This way. Oh, this way. This way, mana saya tahu. Kan orang Australia kan cakap macam tu, have a nice day, sir. Masa bila pula aku nak mati ni? Rupanya have a nice day. Bahasa kita, dia pun punya lain. Have a nice day, sir. Oh, nice sajalah kita pun. Dia nak buat apa ni pula, tuan-tuan? Allah, dia suruh saya masuk dalam satu mesin, duduk dalam mesin tu. Duduk dalam mesin tu pusing saya. Saya duduk dalam tu diam lah, mesin tu yang pusing. Yang pramugari dengan pilot tu tengok. Aduh, malunya tuan-tuan. Orang semua kat tengok. Kena blend. Kena blender tuan-tuan. Habis pusing tu, dia suruh saya keluar. Dia tunjuk dekat komputer dia. What's this, sir? Dia tunjuk dekat badan saya tu, ada satu warna hijau dekat dada saya. You know what this is? I don't know lah. Sorry? You don't know? Your body, sir? I know it's my body. Sir, I know busy body. I don't know. What's this now? Apa benda tuan-tuan warna hijau? Baru saya teringat, saya buat jantung. Dalam jantung saya ni ada besi, titanium, platinum, semuanya ada. Ada 3 besi di sini. Baru saya teringat, I say, man, this stand, angel stand, you know, it's for my heart stand. You have any from doctor, letter from doctor, confirmation from doctor? Astaghfirullahalazim, dia nak pula surat confirmation bahawa saya ni pengidap sakit jantung. Ke mana otak engkau? Mana yang aku tahu? La ilaha illallah, mana saya bawa surat pengesahan yang saya ni ada sakit jantung? Saya kata, mana ada? Saya dah buat stand. Itu stand tu saya cakap. Dia nak bukti bahawa saya ni ada stand, ada besi dalam jantung saya. Bincang-bincang perempuan semua, lepas alhamdulillah. Paling saya tak boleh ingat. Pramugari kata, lepas juga Datuk ya. Oh, alhamdulillah. Aduh, masakkan betul tuan-tuan. Malah dah saya pergi negeri tu. Kalau dia orang jemput ceramah pun saya tak nak tuan-tuan. Pasal apa? Sebab bila saya sampai situ, dia suruh saya baris. Saya pun baris. Bawa beg. Beg letak di bawah. Baris. Tiba-tiba datang anjing. Dia suruh hidung. Hidung beg. Hidung ni. Oh, sudah anjing lah pula. Kena sama lah aku lah. Saya punya menjampi tuan-tuan. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan
Janganlah kau sedut aku pula sekali lagi kau hidup. Kau jilat lah aku, habislah aku. Alhamdulillah tuan-tuan. Anjing tu faham. Lari ke tepi anjing tu. Itu di Australia tuan-tuan. Dia buka beg saya, dia suruh declare macam-macam apa benda yang saya bawa, declare, suruh masuk pula lorong sana. This wise, okay. What's this, this is biscuit. Sorry. Biscuit Mary, saya cakap. Mary? Biscuit Mary, saya cakap. Oh, dia tak faham biscuit Mary. Kita faham. And this is serunding. Serunding? Oh, sudah tuan-tuan. Kena declare semua. Ikan bilis lah, daging lah, saya cerita kat dia semua. Oh, serunding. Masya Allah. Itu negara dia orang. Saya fikir-fikir pula, salah ke? Tak salah. Yang kau kata pergi buat apa? Salah gitulah yang kau gatal pergi buat apa? Tanggunglah. Baik kau pergi Melaka. Nasi pun orang sediakan, nasi Arab pun orang bagi. Selesai masalah. Tak ada pun anjing nak siasat kat pintu tu. Gatal nak pergi, kau tanggunglah tuan-tuan. Setahun last saya pergi sebelum COVID. Umrah. Masa tu saya bawa 4 bas. Tapi bas tu tinggal dekat KLIA lah. Orang je pergi entah. Ingat tuan-tuan faham saya bawa bas tu pula 4 biji. Oi, bukan tuan. Maknanya rombongan seramai 4 bas. Tak tahulah berapa ratus orang bawa pergi. Saya pergi lewat 2 hari sebab saya ada live di Forum Perdana TV1. Bila saya masuk kapal terbang, Allah, tiba-tiba peti meletup di sambornya pintu kapal terbang kami. Bergegar kapal terbang. Sudah, subhanallah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bau berasap. Saya tanya dekat Tuan Arab, apa nama pemugara Kelang Kabuk tu, apa masalah dia? Dia kata kilat sambor dia. Sudah. Kemudian tuan-tuan, lama duk tunggu lagi kapal terbang buat pengumuman. Sila keluar. Tak jadi terbang. Sebab pintu kapal terbang tak boleh tutup. Orang belakang dia kata tutup je lah. Jangan abang, buat je terbuka tengah jalan abang. Jatuh seorang-seorang tengah laut, mampus kita. Akhirnya balik disediakan hotel. Alhamdulillah. Dapat hotel duduk dekat Dengkil. Relax. Besok datang balik tuan-tuan. Nak naik flight yang baru pula. Masuk lagi sekali. Tengah-tengah duk pakai lah apa semua, relax semua. Bau berasap kapal terbang tu. Datang teknisian Malaysia. Bang, kenapa bang? Aduh, fuse terbakar lah. Itu yang bau hangit tu. Sudah. Boleh terbang bang? Kita cuba lah. Sudah. Bayar tuan-tuan kapal terbang hangit. Dia punya wire apa tak tahu terbakar. Fuse ke apa benda nak kita tahu. Lagi sekali dia minta sebelum keluar dan ambil tiket kupon, duduk dekat Maribau. Secret recipe. Tunggu makan mi lah apalah bila lah. Diminta kepada penumpang Saudi M Kuala Lumpur ke Madinah. Sila lepas ke pintu. Boleh lah. Ada 2-3 pasangan. Kami tak nak pergi ustaz. Mula-mula penting. Hari ni asap terbakar lah. Kami tak nak pergi ustaz. Cancel. Bye-bye balik tuan. Mereka tak consider tuan. Alhamdulillah sampai juga. Ustaz, ceramah kita malam ni syafaat. Apa kena mengena dengan kapal kilat lah pun dia ustaz ni. Orang cerita bab syafaat. Ustaz cerita ustaz kena stand lah. Ustaz duduk seorang lah apa benda Ustaz. Saya nak cerita. Susahnya kita dalam dunia akan settle. Tuan-tuan sekarang ada susah apa dalam dunia ni? Settle Kak Nak. Kak Nak kerja mana Ustaz? Apa itu? Luka semalam tu biar aku. Settle, potong je. Sebab tu namanya diabetes. Kalau makcik tak kawal kencing manis makcik, dia potong betis. Sebab tu nama dia diabetes.
Kalau petis pun dah dipotong, tak kawal juga, dia potong peha. Dah peha. Kalau peha pun makcik tak nak kawal, buang peha. Nama dia, dah. Settle. Tuan-tuan, saya operate 5 kali, tuan-tuan. 5 kali bius. Malam saya cakap, bius, settle. Saya nak buat angiogram dengan bius, saya tak nak fikir masalah. Sebab mula-mula saya tak bius. Saya boleh nyembang dengan doktor tu. Ustaz ceramah di mana Ustaz? Saya baru balik Aceh. Sebelum tu saya pergi umrah. Oh, tengok dia buat tu. Nyembang duk tengok skrin dekat bilik pembedahan tu. Oh, lepas tu saya pergi ke Terengganu. Lepas Terengganu pergi ke Kelantan tu, yang semalam tu rasa berat dada, dia hantar kecemasan. Oh. Lepas tu dia diam tau, doktor tu diam. Kenapa tu? Datuk tak tahu ke Datuk dah kena serangan jantung 2 kali? Tak tahu. Mana saya tahu? Dah 2 kali Datuk kena serangan jantung. Oh ya ke? Nampak ni langsung tak nampak apa dah. Sudah tuan-tuan. Sudah. Datuk tahu tak Datuk dah kena sumbat 99.99%, 3 saluran sumbat. Yang doktor tu cuak, pembantu dia pun cuak, second doktor pun cuak. Agak-agak saya macam mana? Kalau dia faham Allah, la ilaha illallah, Allah. Kalau dia faham Allah, saya lagi panjang. Allah lagi panjang, tuan-tuan. Pak saya tak sangka yang saya ni jantung tersumbat. Pak saya semalam dah buat semua, saya okey. Tidak ada masalah jantung. Dalam keadaan kritikal macam tu, ada pembantu lagi seorang, doktor nombor 3 masuk, dia kata dekat doktor yang daripada tenaga pengajar tu, Datuk pesakit di luar tak nak buat. Hari ni dia serahkan stand dia pada Ustaz Kazim. Orang tu tarik diri daripada buat stand NGO, dia bagikan 1 stand dia pada saya. Sebab saya 3 tersumbat. Nak selamatkan nyawa dulu, bagi kat Ustaz Kazim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Doktor, Alhamdulillah. Saya lagi panjang. Alhamdulillah. Ya Allah. Saya tanya pula, lambat lagi ke doktor? Tak lambat Datuk, 45 minit. Allah, 45 minit pula. Tuan-tuan punya seriau pula tengok masuk. 1 diselamatkan, 2 tangguh dulu. Pak saya stand tak ada. Sebab saya tak dijadual untuk masukkan stand. Saya hanya dijadual buat angio test saja. Sumbat ke tidak? Tengok-tengok sumbat. Tiba-tiba ada orang bagi dekat saya stand. Alhamdulillah. Masuk dalam ward CCU, rehat 5 hari. Menong tuan-tuan. Cuba tuan-tuan fikir. Dalam dunia ada masalah, settle. Buat kali kedua, doktor tanya, kita akan buat stand Ustaz, tapi bukan daripada sini, tapi daripada paha Ustaz. Ustaz nak buat macam mana? Saya nak bius sepenuhnya, saya tak nak fikir masalah hampa. Saya tak nampak doktor tu buat apa ke apa, kok suka hampa lah. Aku dah bius sedar-sedar atas katil dia. Saya masih ingat tuan-tuan, bila saya bius yang ketiga, doktor perempuan Cina datang. Dia nak operate, depa nak operate saya, pakar bius datang. Hello, Encik Ustaz, saya doktor ini, saya pakar bius lah. Okey. Jadi saya ada beberapa soalan untuk Encik Ustaz lah. Ya. Encik Ustaz ada darah tinggi? Oh, darah tinggi tak ada. Kencing manis ada? Kencing manis ada. Jantung ada? Jantung ada. Wah, macam mana you mau operate you ada sakit jantung? Tadi doktor cakap jantung, saya cakap saya ada jantung, sakit jantung saya tak ada. Saya masukkan sakit jantung. Oh, doktor cakap jantung ada. Ada. Bila nak buat operate tuan-tuan, dia bagi dekat saya letak itu. Dalam kiraan 10 you akan tidur
Saya dipekuk-pekuk je tuan-tuan mengucap tu, la ilaha illallah. Tak ada nam. Berlayar. Tak tahu nak sedar-sedar atas katil je tuan-tuan. Yang lagi saya tak boleh lupa tuan-tuan, bios yang saya buat satu operation, doktor tak sedar, yang saya dah sedar. Dan saya sedar, mereka tak sedar, yang saya dah sedar. Sudah. Sakit tuan-tuan. Meleleh air mata ni. Mata terbuka. Yang doktor, nurse yang mak, ya tuan-tuan. Yang saya duduk tahan sakit ni keluar mata. Lepas tu satu nurse tengok, ustaz dah sedar ke? Klik mata saya tuan-tuan. Weh, dia dah sedar. Betul dia. Tuan-tuan, ini pengalaman saya. Settle tuan-tuan. Tambah pula nurse yang jaga tu pula. Rasa macam malas balik. Yang saya tak boleh lupa, bila saya nak balik, nurse tadi pakat berdiri dekat kaunter. Selamat, okey ustaz, jumpa lagi. Ustaz, jumpa lagi. Hampa nak jumpa aku pasal apa? Nak suruh aku masuk wak balik. Jumpa lagi ustaz. Tak mau jumpa dah. Aku tak mau jumpa dah. Aku tak mau dah masuk hospital. Tuan-tuan, saya nak cakap apa? Itulah masalah dalam dunia. Boleh settle. Ini tolong, bios tolong, nurse tolong, doktor tolong, mak tolong, YB tolong, viral tolong, edit link tolong. Banyak tuan-tuan. Ketua kampung tolong, isteri tolong. Yang sakit buah pinggang, mak bantu. Yang tulang reput, penderma organ tolong dalam dunia. Abang-abang di sini saya tengok ada yang mata tak nampak, ada yang buta pun. Kalau yang mana mata tu buta, saya cadangkan ada satu doktor di Singapura, dia merawat mata cukup cantik, celik mata. Nama dia Dr. Ismadi. Jadi tuan-tuan cuba pergi tengok di Singapura, pakar mata Dr. Ismadi. Yang tak gelak tu kompon tak tahap tuan-tuan. Ismadi mana pula ni tuan-tuan. Ibu mertua aku, dia korek mata Kasim Selamat tu tuan-tuan. Jadi betul mata Kasim Selamat tu. Kasim Selamat pula pergi ambil gerpu pergi cocok pula. Daripada Kasim Selamat tukar nama jadi Kasim Tak Selamat tu. Tuan-tuan, semua orang akan ada ujian ni. Jadi tuan-tuan jangan takut, kita boleh settle. Kak Nak ada ujian tak? Ada ujian suami Kak Nak terus tak minta cerai. Selesai masalah. Keluar pada Mahkamah Syariah, merdeka. Sekarang kat Oktober, bila masa merdeka? Kata jaga dekat jabat mahkamah tu. Sebab Kak Liha dah keluar daripada masalah dia. Abang-abang, kalau isteri abang-abang ni mulut pep cerai je bang. Selesai masalah. Pergi sekolah saya stop banyak. Sekolah saya stop banyak. 68, 79 semua ada tuan. Yang tak boleh langsung benar-benar. Boleh settle. Tapi tuan-tuan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap daripada kita pasti akan merasai mati. Bila kita mati, agak-agak siapa boleh tolong? Marab buka, malaikat datang. Kejar malaikat. Bios. Saya tak nak fikir apa dah. Ada malaikat muka nakir tu nak bios kita. Tak boleh bios tuan-tuan. Tak boleh bios. Jawablah kau. Siapa nak tolong? Boleh isteri letak iPhone 15 PRO. Masa nak tanam mayat tu, isteri lempar handphone. Abang, tu handphone tu apa bekal tau? Tak boleh dah. Tak boleh apa dah. Hang duduk seorang-seorang dalam kubur tu. Agak-agak siapa yang nak tolong kita dalam kubur tu? Amalan kita, Quran kita, semayang kita, puasa kita, silaturahim kita, sedekah kita. Orang tak boleh menonton. Kod ada anak soleh, solehah, alhamdulillah. Kod ada pahala, alhamdulillah.
Ada pula orang tak percaya dengan siksa kubur. Dia kata, Ustaz, Malaikat Jibril tu seorang dia je buat kerja. Apa masalah? Seorang dia je buat kerja cukup. Kenapa Allah jadikan untuk soal manusia dalam kubur sampai kena ada 2 malaikat? Apa pasal? Besar sangat ke manusia ni? Soalan sampai 2 kiri kanan, muka dan nakik. Soalan ketiga saya, Ustaz, kenapa malaikat pergi tanya pada mayat, mana dia pandai jawab? Tanya yang hidup pun tak menjawab. Ini soalan saya, Ustaz. Saya tengok je pakcik ni. Kalau kira kan hospital tanya orang buta tu, kosong banyak, entah. Layak pakcik ni masuk. Kita tak tahu, tak belajar, tak nak ambil tahu. Bukan kata tak nak ambil tahu, sebut pun salah. Saya seronok hari ni YB kita datang. Dia diam, suruh resmi, tidak cakap, tidak pun tidak meno dia. Dulu YB suka cakap. Dijemput kepada yang berhormat untuk meresmikan ceramah perdana pada malam ini. Silakan yang berhormat. Saya merasa berbahagia kerana dapat meresmikan ceramah perdana pada malam ini. Ceramah ini sesungguhnya satu usaha amar ma'ruf munkar nakir. Sudah tu. Saya yang duduk di bawah tu masa bila pula bukan nakirnya. Munkar nakir lagu kubur dia sedap tak? Ada orang sebut nama kita ni. Bukan amar ma'ruf munkar nakir, amar ma'ruf nahi munkar. Di belasanya amar ma'ruf munkar nakir. La ilaha illallah. Bila kita mati, tuan-tuan, jumpalah kita dengan benda-benda ni. Lambat lagi, Ustaz? Tak lambat tak? Saya duduk di pada hotel Jassim tu, nak mari ke tempat tuan-tuan, saya jumpa 2 ke 3 kubur. Semua tepi jalan tu. Saya tengok kubur belah kiri ni. Assalamualaikum ya ahli diyar. Kubur. Jangan lalu depan lagi. Lagi sekali kubur. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bayangkan tuan-tuan kalau kita dalam kubur. Bertemulah kita dengan apa yang kita hari ini. Ada yang ragu-ragu, ada yang yakin. Bertemulah kita dengan apa yang kita buat sekarang. Pahala tu dapat tak? Pahala ni boleh tolong tak? Anak yang soleh boleh tolong tak? Wakaf kita berjalan ke tidak? Dah dalam kubur baru nyesal. Kalaulah aku tahu macam ni aku wakaf banyak-banyak. Kalaulah aku tahu macam ni aku usaha banyak-banyak untuk didik anak aku jadi orang baik. Kalaulah macam ni susahnya dalam kubur, aku nak tuntut ilmu, aku nak sampaikan ilmu. Sayang, 3 benda ni aku tak dapat. Aku tak buat dulu. Syukur pada Allah, tuan-tuan. Allah panjangkan umur kita lagi untuk kita berbuat amalan. Baik. Mudah-mudahan muqaddimah kita tadi ada manfaat. Muqaddimah. 45 minit muqaddimah. Itu muqaddimah. Isinya 2 jam setengah kan. Ustaz, malam ni bola tak? Malaysia lawan India. Habis lawan sikit. Tuan-tuan, tajuk malam ni syafaat. Saya kata tadi, saya ada banyak masalah. Tapi selesai. Di hari kiamat, masalah kita lagi banyak daripada dunia. Agak-agak boleh settle masalah kita. Kita perlukan sesuatu yang membantu kita. Nama dia syafaat. Di dunia, kita banyak boleh bantu. Saya ceramah di Mekah, di Kudus Konsulat Malaysia, di Jeddah. Habis-habis ceramah, pegawai konsulat tu, dia kata, Datuk, saya ada hal sikit. Datuk, makanlah. Saya emergency. Kenapa? Ada 1 jemaah dari Malaysia tak boleh balik ke Malaysia sebab tiket balik syarikat travel tak ambil. Sekarang terkandas di airport. Dah 2 hari 1 malam. Syarikat tu pergi mana? Telefon tutup, dia punya mutawif lari, dia punya wakil tak ada, tinggal jemaah nak balik tak tahu. Tiket tak ada. Saya buat habis makan, saya balik 2-3 hari, keluar dalam paper, selamat dibawa balik ke Malaysia. Alhamdulillah. Ada penolong dia. Di hari kiamat macam mana, tuan-tuan?
Kalaulah hari kiamat macam ni punya pada mahsyar, okey lah. Okey lah kalau pada mahsyar macam ni. Dua imam kita ni mengurusi majlis, dapat tiang pula kipas atas kepala, okey lah. Saya pula ada mikrofon, boleh dapat kursi hakim macam ni, kira okey lah. Kak Leha pula kipas atas kepala, lega. Tapi di hari kiamat Kak Leha bukan macam ni. Bukan macam ni. Saya ni habis ceramah tak lagi pukul 9 habis. Di hari kiamat, di padang mahsyar, bukan macam ni. Masing-masing ada tempat lepak, masing-masing ada duduk, masing-masing ada maq'ad, tempat duduk masing-masing. Di padang mahsyar, hang pijak aku pijak kamu, kamu pijak aku. Tak tahu siapa paling bawah, siapa paling atas. Duduk situ. Dengan mataharinya, dengan peluhnya, dengan panasnya, dengan dahaganya, dengan lamanya menunggu untuk dihisap. Seorang. Bila lah giliran aku ni. Yang ni. Sebab tu tuan-tuan, jangan kata kita ni baik. Jangan cakap kita ni baik. Setiap daripada kita ni ada dosa. Kullu bani Adam khata'. Setiap daripada anak Adam buat dosa. Pasal apa? Sebab kita ni ada dua. Kita ni ada dua sifat. Satu sifat taqwa, satu lagi sifat fujur. Satu sifat orang baik, satu sifat orang jahat dalam diri kita ni. Ada saat kita jadi orang baik, saat lagi kita jadi jahat. Sebab apa? Sebab dalam diri kita adanya yang dipanggil sebagai nafsu. Adanya yang dipanggil sebagai ketaatan. Dia berbeza tu. Malaikat dia tak ada nafsu. Malaikat dia tak ada nafsu. Dia cuma ada satu sifat untuk taat kepada Allah. Sebab tu tuan-tuan takkan jumpa malaikat yang buat jahat. Malaikat baik je. Dia tak berani lawan Allah. Dia tak berani melanggar perintah Allah. Tak berani tuan-tuan. Ma'amarahum. Apa yang Allah bagi pada malaikat tak pernah dia lawan. Taat belaka. Ada satu lagi makhluk nama dia haiwan. Haiwan ni pula tak ada pula sifat tu. Dia cuma ada satu perangai nama dia nafsu. Nafsu pula. Akal apa semua kerja kita ni tak ada. Dia cuma ada nafsu. Kerja dia makan. Beranak makan, tidur. Itulah kerja haiwan. Tapi manusia ni tuan-tuan, dia ada dua ni. Saat dia jadi baik. Saat dia jadi baik, sembahyang isyak. Allahu Akbar. Berdoa, ya Allah, amin, ya Rabbal Alamin. Sembahyang sunat, Allahu Akbar. Dia pun turun tangga masjid. Allahu Akbar. Mana kasut aku ni? Mana pula dah? Tang sini aku landing tadi. Aku parking tang sini. Mana pula? Cari sampai ke belakang, tak jumpa. Patah balik ke pintu depan. Aku datang berkasut. Takkan balik kaki ayam. Lama-lama dia rembat kasut siapa tak tahu. Dia rembat tuan-tuan. Mana boleh datang berkasut balik kaki ayam? Mana boleh? Dia ambil tak tahu kasut siapa selama rok balik rumah hantar. Isteri tanya, baru kasut abang tu? Diam lah. Rupanya dia rembat kasut YB. La ilaha illallah. Inilah manusia. Tadi kamu semayang, Allah. Ni dia ni. Ada masa kau jadi baik, ada masanya kau jadi jahat. Sebab itu manusia ni Allah Ta'ala sebut nama dia dengan berbagai gelaran di dalam Al-Quran. Kalau malaikat, kalau hewan. Tapi untuk manusia, macam-macam gelaran Allah Ta'ala bagi. Kadang-kadang Allah Ta'ala bagi pada kita gelaran bashar. Kadang-kadang Allah panggil kita ni ins. Wahai manusia. Wa ma khalaqatul jinna wal ins. Allah panggil kita insan. Kadang-kadang Allah panggil kita nas. Qul a'udzu birabbin nas. Masing-masing dia panggil. Ada yang panggil insan, ada yang panggil ins, ada yang panggil nas, ada yang panggil bashar, ada yang panggil rajulun.
Macam-macam bahasa yang Allah panggil pada kita. Sebab kita ni tuan-tuan, macam-macam kerana ada. Ada yang terlalu mulia, namanya maksum untuk Nabi dan Rasul. Ada yang menghampiri peringkat yang begitu hebat, yang kita panggil sebagai siddiqin. Tak tahu kita ni jatuh kepada nombor berapa. Persoalan dia, kita tak boleh mendakwa kita baik. Hanya Allah saja yang tahu sama ada kita ni baik atau kita ni jahat. Maka ada kira bicara di hari kiamat, yaumul hisab. Nak tengok baik ke, nak tengok jahat ke, bukan kita tentukan. Allah menentukan. Nama dia apa? Yaumul hisab. Siapa yang tentukan? Allah yang tentukan. Kalaulah kita tentukan, memang kita tulis kita baik. Sebab tu kita tak boleh tentu. Dan jangan mendakwa kita baik, dan jangan hentar orang jahat. Belum tentu kita baik, belum tentu kita diterima. Kalau kita ni boleh tentu, seronok tuan-tuan. Di masjid kita ni banyak tabung, masuk RM1. Tabung masuk RM1. Kemudian cakap dengan malaikat belah kanan, tulis RM1. Okay, RM1 tau. Tulis RM1 pula. Okay? Cegeng pula ni. Malaikat mu hangguk. Ya. Tuan-tuan ingat dengan kautim boleh tak? Bila buat jahat, pergi raba upah leha. Upah leha pergi pasal malam, dia pergi raba punggung upah leha. Balik dia kata dekat malaikat yang tulis jahat, jangan tulis pula. Tulis tulis pula. Mana mau tuan-tuan tu? Malaikat ni kerja dia mencatat saja. Besok di hari kiamat akan dibentangkan. Jahat, baik akan dibentangkan. Tangan akan dipersoal, kaki akan dipersoal, dahi pun, umpun pun akan dipersoal. Wah, sudah. Mana ada imam kita? Ayat ubun-ubun apa tu? Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Tu ayat dalam Iqra'. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Benar yang Allah akan siasat ni. Upun ni. Nama dia Nasiyah. Cuba makcik-makcik kalau ada masalah, makcik-makcik pegang ke mana? Tanpa lah. Allah. Nampak tak? Kompong duit tak ada. Ada orang bila ada masalah, jarang tuan-tuan. Kita ni kalau pening kepala, anda fikir saya ada masa untuk sakit kepala? Kita kalau buat silap, gini, aduh, aku pun silap betul lah, nampak. Automatik di sini nama dia. Di sini. Kepala otak ke mana kepala otak kau? Di sini, tuan. Bahagian ini, sampai di bahagian ini, nama dia apa? Nama dia Nasiyah. Ubun-ubun. Kerana apa? Kerana ubun-ubun inilah yang berfikir bila nak buat apa-apa benda. Di sini. Ubun-ubun. Allah sebut dalam Quran. Siapa-siapa yang masih nak buat jahat, nanti di hari kiamat, kami campak ubun-ubun dia itu. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Ubun-ubun yang berbohong, ubun-ubun yang buat jahat. Masya Allah, tuan-tuan. Ubun-ubun. Ni ubun ramai tuan-tuan yang nak buat jahat ni. 8.30 tak berhenti. Balik. Nampak ni. Alright, tuan-tuan. Tu kira baik. Ada yang jahat. Ceramah tak berhenti lagi. Aku potong elektrik lagi kot. Tuan-tuan. Itu nama dia ubun-ubun. Nanti di hari kiamat Allah mampu kita tuan-tuan. Subhanallah. Sebab itu tuan-tuan yang saya hormati, kita pun tak tahu antara kita baik dan amalan jahat kita buat, mana yang paling banyak. Saya rasa saya amalan baik paling banyak, Ustaz. Cara gelak tu pun jahat dah. Kamu tak baik. Macam mana Abang Ji kata Abang Ji baik? Saya tiap-tiap waktu saya sembahyang di masjid. Subuh saya tak tinggal, Ustaz.
Setiap waktu sejak saya pencin, Ustaz. Tuan Imam pun tak datang. Saya datang. Oh. Hari itu seminggu pengurusi tak sampai. Saya sampai. Hari itu saya datang awal seminggu, Ustaz. Pukul 5 saya datang tak. Masuk waktu 5.48, Ustaz. Saya pukul 5 saya sampai. Oh. Pengurusi tak silap dia sampai pukul 6. Saya buka tingkap, buka pintu ke. Bila saya semayang sunat tu, dia baru naik. Saya katalah, baru tahu siapa dia tawan. Oh, nampak tuan-tuan. Memanglah kau rajin semayang, tapi kau riak, kau mujuk. Lingkop kita. Sebab itu tuan-tuan, kita tak boleh menilai hati kita, hati orang. Kita tak tahu. Allah lah sebaik-baik hakim dia. Tengok-tengok di hari kiamat, Allah. Aduh. Kita perlukan bantuan. Kita perlukan syafaat. Cantik dah aku ni, tapi aduh, siapa yang boleh bagi bantuan? Inilah nama dia syafaat. Allah nak tolong kita lagi tuan-tuan, nak juga bagi kita ni masuk syurga. Allah bagi lagi syafaat kepada kita. Qulillahu syafa'ati jami'ah. Allah Ta'ala kata, wahai Muhammad, bagi tahu kepada umat kamu, hak Allah lah syafaat. Allah boleh bagi semua pada kita. Maknanya tuan-tuan, kita ni berhak, insya-Allah kita boleh dapat syafaat. Soalannya, adakah kita layak dapat syafaat? Bagaimana kita nak dapat syafaat di hari kiamat? Yang ni baru nak masuk tajuk. Oh, sudah. Bila habis? Baik, satu hari Nabi SAW ditanya. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, man as'adan nas bi syafa'atika yaumal qiyamah ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berbahagia di hari kiamat bila mendapat syafaat, wahai Rasulullah? Ni dia. Abu Hurairah tanya. Abu Hurairah tanya dekat Nabi Muhammad, siapa orang yang paling berbahagia yang akan dapat syafaat di hari kiamat ya Rasulullah? Bila Abu Hurairah tanya, Nabi kata dekat Abu Hurairah, aku harap tak ada lah orang lain yang tanya lebih awal daripada kamu, wahai Abu Hurairah. Sebab aku tengok kamu ni cukup ambil berat tentang benda-benda ni. Maka Nabi pun menjawab dalam satu hadis yang terkenal. Kata Nabi SAW, as'adan syafaati yaumal qiyamah man qala ilaha illallah khalisan min qalbihi wa nafsihi. Kata Nabi SAW, orang yang paling berbahagia, yang akan mendapat syafaat di hari kiamat, ialah orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbihi wa nafsihi. Ikhlas daripada hatinya, ikhlas daripada diri dia. Dia mengucap kalimah la ilaha illallah. Orang ini akan dapat syafaat daripada Nabi Muhammad, akan mendapat syafaat daripada Allah Ta'ala di hari kiamat. Pertama, apa makna syafaat? Syafaat, lawan dia ialah witir. Semayang Ustaz, tu semayang witir. Lain. Syafaat makna dia genap. Witir maknanya ganjil. Syafaat maknanya mencukupkan. Witir maknanya satu. Syafaat maknanya sesuatu yang menolong, yang membantu, yang menjadikan kita ni selamat daripada tak cukup 8, ada orang kepak menjadi 2. Tu nama dia syafaat jadi 10. Kita ada 8, syarat nak masuk 2. Lah dia tambah syarat nak masuk 10. Tambah lagi 2. Dapatlah 10. Boleh masuk. 2 tu dipanggil sebagai syafa'ah dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa istilah kita, apa dia syafaat? Bantuan daripada Allah dan orang-orang yang diberikan hak untuk memberi syafaat, memberikan pertolongan di hari kiamat kepada manusia. Ada syafaat yang mengeluarkan daripada neraka masuk syurga.
Ada syafaat yang memudahkan urusan masuk syurga tanpa hisab. Ada syafaat yang meringankan ahli neraka. Ada syafaat, tuan-tuan dah nak masuk neraka dah, masuk syurga pula. Inilah syafaat-syafaat yang menanti kita di hari kiamat. Tuan-tuan, sebab tu tuan-tuan jangan susah hati dengan masalah dalam dunia. Akan ada settle. Yang kita kena susah hati ialah macam mana aku di hari kiamat nanti. Siapa nak bagi syafaat pada aku? Maka nombor satu, Nabi bagi tahu. Allah kata nak dapat syafaat nombor satu apa dia? Nabi buka kalimah dia apa? La ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Alhamdulillah kita sekurang-kurangnya dalam sehari 9 kali sebut benda ni. Sekurang-kurangnya. Semayang subuh kita sebut sampai isyak. Subuh sekali. Bila tahiyat? Asyhadu an la ilaha illallah. Zuhur 2 kali. Asar 2 kali. Maghrib 2 kali. Isyak 2 kali. Jumlahnya 9. Sekurang-kurangnya. Kalau yang rajin buat semayang sunat, lagi banyak. Kalau yang rajin tahlil, lagi banyak. Duduk saja-saja, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Tapi hari ni dah kurang sikit dah. Sebab dia ada orang cakap, buat tahlil bida'ah. Tak buat tahlil makcik? Bida'ah, masuk neraka. Loh. Sekurang-kurangnya kau sebut la ilaha illallah. 1. 2. Ada syarat kalimah. Khalisam min qalbih. Ikhlas daripada hati. Kita mengaku bahawa tiada Tuhan selain daripada Allah. Ikhlas daripada hati. Tak ada syirik. Tak ada menduakan Allah. Tak ada melemahkan Allah. Tak ada menolak perintah Allah. Kita hidup dalam dunia ni, semua setuju dengan Tuhan. La ilaha illallah. Tuan Haji sakit apa? Saya ni tak tahu sakit apa Ustaz. Malam-malam tak boleh tidur Ustaz. Gak sakit satu badan. Betul? Dah pergi hospital. Doktor kata sihat. Berubat dengan syifa apa daru-daru semua. Tak ada sakit. Tak tahulah kenapa Tuhan uji saya macam ini. Saya tengok Haji Dolak tu Ustaz, hidup dia senang. Tengah dengar ceramah pun dia tidur. Yang saya ni susah hati, tak boleh tidur, tak boleh. Kenapa Allah zalim? Abang kata Allah Ta'ala zalim? Yalah, orang lain boleh tidur, orang lain sihat. Kenapa saya sakit? La ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Maksudnya apa abang? Apa kena belajar sifatnya, belajar rukunnya, belajar perkara yang membatalkan syahadat. Bila abang tak setuju dengan perintah Allah, abang, Allah uji kita bang. Yalah, kalau uji-uji pun, uji Rashid tak apa juga. Uji-uji macam ni. Abang dah tidur bertahun, 60 tahun. Abang tak boleh tidur per hari, baru seminggu Ustaz. Habis tu takkan abang nak lupa nikmat 60 tahun. Sabarlah. Pandang baik, kenapa Allah tak bagi tidur? Mungkin kita ada buat salah. Allah sayang pada kita. Allah suruh kita taubat. Pergi sembahyang malam. Jangan duk gelisah, duk main TikTok. Tak boleh tidur main TikTok. Tengok orang accident, tengok gambar ni, tengok wajah terpokok ni parah ni. Tenang. Apa? Susah hati pula. Sekali dia tengok TikTok lah, menyanyi pula. Pinjam 100 Nur Nilam Sari. Tengah malam pukul 3 pagi pinjam 100. Astaghfirullahalazim. Allah ni dia sayang pada abang. Dia nak abang balik pada dia. Sebab tu dia bagi abang sakit. Bukan makna Allah jahat bang. Bila abang sakit, abang tengok tangan. Kenapa tangan? Tak tahu Ustaz, tangan saya ni. Tak tahu lah Ustaz.
Jangan cakap tak tahu. Tapi tangan ni yang sedekah Ustaz, kenapa sakit? Tangan ni yang sapu muka bila semayang, kenapa sakit? Tangan ni yang hulurkan tangan, kenapa ada tangan ni sakit? Lo abang lupa ke tangan ni yang pampar isteri hari tu? Berapa ramai lupa dan buat-buat lupa. Dia penamparnya isteri. Begini. 2 minggu begini isteri dia. Kenapa ke anak abang bibir nampar begini je? Kena betul dengan balik. Pergi jumpa Cina mana tu? Ini pun. Dah kena peluk pula dengan Cina tu pula. Sudah tuan-tuan. Gini dia buat. Abang ada minta maaf dah pada anak abang umur 3 tahun menangis. Abang jentik dia, abang tampar dia. 3 tahun. 2 tahun dia tak boleh cakap lagi lancar. Baru 6 bulan menangis. Yalah. Dia fikirlah. 6 bulan bang. Dah fikirlah Ustaz, saya balik kerja. Saya kerja kilang Ustaz. Tak tidur Ustaz. Saya nak balik rumah nak tidur. Dia menangis pukul 2 pagi. Kalau dia betul-betul fikir Ustaz, abang dia 6 bulan bang, dia nak fikir apa bang? Abang tampar dia. Abang ada dah minta maaf pada Allah. Abang ambil budak tu umur 6 bulan, abang pergi tunjuk dekat jam. Saya nampak dia kenapa? Menang budak tu. Lagi kuat nangis tuan-tuan. Allah dia bagi peluang untuk kita bertaubat ni tuan-tuan. Macam-macam bentuk. Jom kita jadi orang baik. Supaya kita ini faham la ilaha illallah. Jangan jadi macam Qarun. Bila Nabi Musa kata bayar zakat, bila Nabi Musa kata sedekah, Qarun kata no way. Saya punya harta ni, Qarun kata, kerana kebijaksanaan saya. Tak ada kena mengenal dengan Tuhan kamu Musa. Saya pandai cari duit, sebab tu saya kaya. Akhirnya jadi apa pada Qarun? Jadi tuan-tuan, kita di sini Allah Ta'ala bagi kita duit. Allah Ta'ala bagi kita rezeki. Allah Ta'ala bagi kita pencen. Berapa banyak kita ambil duit tu bayar zakat. Ini tidak pergi pejabat zakat, minta pejabat zakat kira. Makcik tak payah bayar zakat, tak kena zakat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ni nampak tak adik-adik tahfiz ni? Saya semalam nak baca hadis panjang jugalah dekat masjid Kampung Alai, tapi masa tak sempat. Masa tu dah pukul 12 baru nak habis ceramah. Pukul 12 nak habis ceramah tuan-tuan. Tak sempat nak baca. Ceramah start pukul 7.30. Astaghfirullahalazim. Eloklah YB tak bawa ada ustaz ni. Panjang pula ceramah tuan-tuan. Ada dalam hadis yang saya nak baca pada diorang tu, satu hadis menceritakan bagaimana kita nak dapat kebaikan. Pertama disebut, hormati orang yang dah beruban kepala dia. Hormat, ada hadis dia tu. Berapa ramai kita ni tuan-tuan yang tak hormat orang yang lebih tua daripada kita. Ajak tunggu pula. Kalau bawa ni jom. Ajak Tok Wan kan duduk depan tu. Apa? Padan dengan Tok Wan tu pun. Ajak budak-budak tunggu. Kalau berani jom. Tangan mengketak. Hormat orang yang lebih tua daripada kita. Adik-adik yang datang malam ni ramai-ramai ni. Jangan tunduk kuah ajar dengan Tok Wan, dengan Pak Cik, dengan Mak Cik. Hormat. Sebab Nabi sebut kebaikan ada tu. Dan abang-abang yang mana dah berubat, jangan duk cari ubat. Akak leha oi. Upah cucu. Pen cabut upah punya ubat. Sekupang 10 sen satu ubat. Lebih zalim lagi, Bu Inai pula hitam. Semalam putih kan dia hitam. Tak mau bang. Kalau kita dah layak berubat, jangan duk berubat. Yang kedua, menyantuni orang yang hafiz Quran. Ada dalam hadis tuan-tuan, yang nak dapat keberkatan,
Ni tempat kita ni di Malaysia ni, di Melaka khususnya, bersepak anak-anak yang hafiz Quran. Kenapa yang saya cakap macam itu? Sebab salah satu yang akan datang kepada kita sebagai pemberi syafaat ialah bila kita berdamping dengan Quran. Ada orang tanya, Ustaz dah ceramah 33 tahun. Semalam saya sebut macam tu. Ustaz, saya dah ceramah 33 tahun, dah tua dah. Tak larat lah saya. Ada orang hentam saya dalam komen. Alah, baru 33 tahun, orang lain ceramah lagi lama tak bising pun. Bukan makna bila saya ceramah berpuluh-puluh tahun saya bangga. Saya nak cerita, saya ni dah tua, dah lama dah. Tapi saya suka berceramah, tak jemu-jemu. Jenis bahalul pun jadi hentam tu kan. Orang cerita lain, dia cerita lain. Tuan-tuan yang saya muliakan, ada orang cakap, Ustaz cuba kira Ustaz. Buat apa saya kira? Yalah, Ustaz ceramah banyak ini, Ustaz buat sekolah, Ustaz jaga orang tua, Ustaz ceramah TV lah, YouTube lah, TikTok lah, semua mesti banyak pahala. Doa, mana ada saya pahala? Saya tak ada pahala. Pasal apa Ustaz kata saya Ustaz tak ada pahala? Sebab saya ni budak tahfiz. Saya ni lulusan tahfiz Quran. Bapa saya mati waktu saya 8 bulan. Kemudian bila saya membesar, mak saya besarkan saya sebagai anak yatim. Bila masuk sekolah, bukannya ada duit, dapat bantuan. Dapatlah bantuan bagi makan subsidi, susah. Bila saya belajar tahfiz, saya dapat duit zakat. Saya telefon mak saya public, mak, tak payah bagi duit. Dapat zakat mak sebulan 200.5. Alhamdulillah. 100.5 makan, 100 duit poket. Saya pun apa Quran tak payah fikir duit dah, pasal duit makan dah ada. Syukur pada Allah. Tahun 90, tahun 91. Masya Allah. Tahun 93. 3 tahun saya hafal Quran, dapat bantuan zakat. Daripada situlah saya belajar, dapat diploma. Lepas tu saya kahwin, saya sambung lagi belajar. Tuan-tuan, yang saya boleh belajar tu sebab saya ada duit zakat. Maka saya tumpu pada pelajaran. Maknanya apa? Maknanya yang saya duk mengajar orang ramai-ramai ni, adakah pahala dapat pada saya sahaja? Tak. Dapat pahala pada orang yang sedekah, pada orang yang bayar zakat. Dengan sebab awak bayar zakat, dengan sebab awak sedekah, dapat pada budak-budak ni. Budak-budak ni pula sebarkan ilmu yang mereka belajar, pahalanya dapat pada makcik, dapat pada pakcik. Itulah nama dia ilmu yang dimanfaatkan. Yang ni yang nak bantu kita ni. Jadi yang pertama sekali yang nak bantu kita di hari kiamat dengan syafaat itu apa? La ilaha illallah. Orang yang ikhlas daripada hati dia mengaku tiada Tuhan melainkan Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah. Dan yang kedua, mengaku dengan jiwa dia, dengan diri dia. Betul-betul tuan-tuan. Sebab hari ini berapa ramai yang mengaku la ilaha illallah tapi bukan daripada hati. Bukan. Dia mengaku daripada hati. Ada yang kata, Ustaz, kita sekarang ni miskin, kita tak kaya sebab apa Ustaz? Sebab banyak sangat benda haram. Itu haram, ini haram, itu haram. Ustaz cuba tengok orang yang kaya. Mana ada haram? Judi halal, arak halal, semua halal. Sebab tu yang kaya. Kita sekarang ni semua jadi miskin. Sebab apa? Itu haram, itu haram, itu haram. Bila nak kayanya? Saya kata ngucap balik. Hanya hidup dalam dunia kan? Sehari dua hari mati kan? Kita kena terima perintah Allah. Ini tu susah. Mai jumpa saya Ustaz. Ya. Saya nak tanya Ustaz masalah bersunat. Ya. Wajib ke sunat? Wajib. Tapi kenapa dia sunat? Menang tuan-tuan. Ni mana pula datang makcik ni? Kata wajib tapi sunat. Bersunat tu bahasa kita. Bahasa Arabnya berkhitan. Wajib dalam mazhab kita. Okey. Perempuan
Perempuan pun wajib juga. Tapi taklah dia bersunat macam orang lelaki bersunat. Khulfah dia sikit je. Sikit saja. Bukan macam lelaki tu. Yang suruh sunat tu siapa? Allah Ta'ala. Ada tak ayat dalam Quran suruh sunat? Sudah. Suruh puasa ada, suruh zakat ada, suruh haji ada, suruh sembahyang ada, suruh tutup aurat ada, suruh sunat tak ada? Ada. Abang tak jumpa. Adik-adik hafiz Quran. Wa izibtala Ibrahim rabbuhu. Sama? Tu aku kata jangan datang. Nyesek aku datang. Bi kalimatin fa'atammahun. Abang yang tak jumpa. Wa izibtala Ibrahim, dan diuji Nabi Ibrahim itu dengan beberapa kalimat, beberapa perintah, dan Nabi Ibrahim itu menyempurnakan perintah Allah. Apa dia? Sembelih anak. Nabi Ibrahim buat. Pindah duduk di Mekah. Nabi Ibrahim buat. Nabi Ibrahim buat, tuan-tuan. Antaranya lagi apa dia? Bersunat Ibrahim. Nabi Ibrahim buat. Mula-mula bersunat ialah Nabi Ibrahim turun perintah pada dia bersunat umur dia lebih kurang 80 tahun. Hai, sama tua dengan Jidin 80 tahun. Dia buat. Bermula daripada Nabi Ibrahim turun sampailah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa ramai tuan-tuan tak setuju sekarang ni anak perempuan dia disunatkan. Tadi hang mengaku Allah Tuhan. Pasal apa hang tak mengikut? Dia kata, Ustaz, kalau saya tak nak sunat anak perempuan saya, Ustaz nak kata apa? Kau suka kamu, mula pun salah lah, bukannya anak aku. Oh, degilnya tuan-tuan. Suruh tutup pun tak mau. Dah tutup, buka balik. Tutuplah aurat. Wajib tutup aurat. You punya kubur lain, I punya kubur lain, okey? Husband I pun tak cakap apa. You siapa? Wow. You siapa? Husband I pun diam. Husband dia bisu. Husband I pun diam. Memanglah husband you diam, tapi Allah suruh dalam Quran. No. Dia bukan letak pada tudung, alright? Letak pada hati, okey? Wow. Tiba-tiba nak dapat syafaat di hari kiamat macam mana? Dengan perintah Allah membantah. Tuan-tuan, kita belum lagi diuji. Tak, teruk betul lah dia orang tu. Tak, teruk betul lah dia orang tu. Satu hari, kita sakit kepala. Aduh, sakitnya kepala. Makan Panadol 2 papat. Tak lega-lega. Patut tak lega. Over. 2 papat belum. Mak, bawalah abang ke klinik. Pergi klinik 27 hari. Pakcik makan ini seminggu. Saya bagi seminggu. Kalau kata masih lagi sakit kepala, kita refer pakcik ke hospital pakar. Betul tak? Datang seminggu, sakit lagi doktor. Tak, saya buat surat sikit lah. Ngomong, berhentak. Hantar dekat doktor pakar. Sudah berapa lama sakit kepala? Sudah 2 bulan lah, 2 bulan lah. Macam belah kanan atau kiri atau depan atau belakang, mana paling bersakit? Sekejap lah saya tengok Yalah, banyak kuat lah sakit kepala. Masuk dalam MRI. Kepala saja, badan dulu. Doktor pun tengok, you tak ada sakit lah. Kepala you mungkin lah. You ada stres ke apa? Tak ada stres apa. Saya isteri sihat, saya sihat, tak ada stres apa. Pasal lah. Tapi kita hantar Kuala Lumpur lah. Sungai Buloh lah. Pergi Sungai Buloh lah. Pergi Sungai Buloh pula. Cek macam-macam tuan-tuan. X-ray lah, scan lah, MRI lah. Ketuk pala. Ketuk semua buat. Makan ubat macam-macam. Masih lagi sakit kepala. Aduh. Tak lega-lega. Jumpa Ustaz Ghazil main ceramah di masjid. Ustaz tolong doa lagi kepala. Ustaz Ghazil pun doa.
Pu kiri, pu kanan, taik babi musuh lengat. Berjumping Ustaz Kazim ni. Makan 2-3 tung, tak lega-lega. Akhirnya, jiran sebelah datang. Macam mana Haji? Tak tahulah. Doktor dah habis doktor dah. Baru ni Ustaz Kazim datang. Zam-zam lah kazam ni tadi. Mana lega. Macam ni lah Haji. Kita hospital juga. Ustaz Kazim pun Ustaz Kazim juga. Tapi yelah kan, kita pun kena usaha cara lain juga. Nampak ujian sampai dah. Cara macam mana tu Mat? Ada kampung seberang tu, dia pandai tengok, tapi dia nak benda lah. Benda apa ya? Aku dah tanya dia semalam, dia nak kain kapan mayat bapak kamu lah. Kemudian dia nak tanah kubur. Lega ke Mat? Lega. Ramai orang lega. Ini kadang-kadang orang busuk hati. Orang dengki. Tuan Haji kan orang kaya, meniaga banyak. Orang dengki lah. Kalau Tuan Haji nak, saya bawakan malam besok. Pergi tuan. Dua belakang dengan kepiak putih. Ada bawa kain kapalnya? Ada. Dia menjawabnya. Ada yang tak nampak. Tanah kubur ada wah, tanah kubur. Dia ambil tuan-tuan belah tu, dia ambil gelas, bubuk air, dia rendam kain kapan mayat ayah dia. Ini cerita betul tuan. Minum. Habis minum 2-3 hari baru datang jumpa saya, Ustaz, apa hukum minum air kain kapan? Siapa minum? Saya minum. Kain kapan siapa? Arwah bapak saya. Bomoh minta saya gali kubur, ambil kain kapan dia dalam 4 jari. Luas ada ni. Ada? Bagi dekat dia, dia rendam-rendam, saya minum. Kenapa minum? Sebab nak buang saka. Itu nak tanya Ustaz tu. Apa hukum? Tak payah tanyalah abang. Abang dah telan dah benda tu, nak tanya saya. Kenapa masa abang nak korek kubur pun tak tanya dah? Ya Allah. Berdosanya abang mengaibkan mayat arwah ayah abang sendiri. Aduh, kesian tuan-tuan. Itu satu kes. Saya semayang maghrib, nak ceramah, saya semayang sunat. Habis semayang sunat, tu imam datang. Dia duduk sebelah saya. Ustaz pandai ngubat tak? Ngubat apa? Lelah. Asma. Saya tak pandai tu imam. Oh, ingat Ustaz pandai, nak minta tolong lah. Ustaz pandai. Tak pandai. Tak apa Ustaz. Yang kedua, Ustaz apa hukum makan anak tikus? Saya tengok dia. Tengok makan ke? Kenapa makan? Ubat lelah. Dia pergi kedai sinsi pada tu, suruh telan. Berapa ekor? 2. Yang merah tu. Anak tikus yang merah tu kat Som. Macam mana abang telan? Ambil gula dengan roti gardenia, telan. Allah, tuan-tuan. Saya bila makan kuih buah Melaka tu, saya terbayang tuan-tuan. Saya bila main Melaka ni teringat kuih Melaka, buah Melaka tu. Makan mercik gula. Bayangkan tuan-tuan, dia telan tikus. Mercik apa tuan-tuan? Astagfirullahalazim. Hang percaya tak pada Allah? Kalau percaya, hang tak buat benda merapu macam itu, macam mana nak dapat syafaat? Jadi nombor 1, balik pada Allah. Faham betul-betul tiada Tuhan melainkan Allah. Jangan buat benda merapu dalam kehidupan kita. Yang mana benda haram, tolak jauh-jauh. Kita ambil yang halal-halal saja. Dan yang terakhir, bagaimana nak dapat syafaat daripada Allah, syafaat daripada Rasulullah? Balik lagi singgah makan tom yam dengan suami. Semalam dah tom yam western dengan suami. Untung kali ada suami. Saat lagi tengok bola dengan suami. Oh, besok semayang subuh dengan suami. Untung abang-abang, saya tak ada benda tu. Anak saya baru ni dapat anugerah apa pun saya tak pergi.
Anak saya nak kumpul bulan 11 ni, ayah, jangan lupa tau kumpul Allah, ayah kat Sabah. 2-3 tahun lepas anak saya bertunang di Sarawak, saya kata. Anak tunang, pak duduk Sarawak. Punya teruknya saya ni, tuan-tuan lagi mulia pada saya. Saya ni tak boleh jadi contoh bapa yang baik, sibuk terlampau. Sebab tu Kak Som, hargailah suami Kak Som ni, untung Kak Som ada dengan dia. Layan elok-elok. Abang Bidin layan isteri elok-elok. Bawa lah. Jangan duk sombong sangat. Maka kata Allah, bagaimana kita nak dapat syafaat? Tadi saya kata dah, syafaat itu menggenapkan benda yang tak cukup. Benda sikit lagi tak cukup. Apa yang nak bagi cukup supaya aku masuk syurga? Syafaat. Yang tu yang kita nak. Allah hapuskan dosa-dosa kita yang lepas-lepas. Allah padam. Macam mana Allah nak padam dosa kita? Allah buka rahsianya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan wahai Muhammad, kalau kamu serius cinta pada Allah, maka hendaklah kamu mengikuti aku, yakni mengikuti Rasulullah. Siapa-siapa yang ikut Rasulullah, Allah ampunkan dosa-dosanya dan Allah sayang kepada dia. Allah kata Allah cinta kepada mereka dan Allah ampunkan dosa-dosa mereka. Maknanya tuan-tuan, cara yang kedua nak dapat syafaat daripada Allah ialah mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tadi bila sampai Abang Haji kata pasal kita buat selawat dulu. Saya terus berdiri, tak duduk dah. Saya pergi duduk nak kena bangun pula. Diri terus. Kemudian Abang Haji kita kata, diminta pada semua jemaah berdiri ya, kita nak buat ucapan selawat ke atas Nabi. Rupa-rupanya ada orang tak setuju bila berdiri waktu selawat. Kenapa berdiri ni? Kenapa? Apa berdiri ni? Dia marah tuan-tuan. Seorang halus je. Berdiri. Apa kau ingat Nabi Muhammad datang ke? Masa bila Nabi Muhammad datang? Jangan kita faham bila kita selawat tadi, ngomong-ngomong Nabi datang. Mana? Tak tahulah, habis ada lah. Jangan faham macam tu. Habis tu kenapa ustaz berdiri? Adab. Kalau ustaz, kalau saya tak nak berdiri, silakan, tak berdosa. Kalau saya berdiri, silakan, tak ada apa-apa. Jangan pula mesti berdiri. Tak. Terpulang, nak berdiri, tak nak berdiri, sudah. Tambah-tambah kita gaut. Memang tak berdiri dah. Allah, tapi kalau kita gaut, masih lagi nak berdiri juga. Kenapa Abang Haji berdiri? Saya nak hormat pada selawat Nabi. Sebagai tanda cinta pada Nabi. Apa masalah? Orang yang tak ada gaut, tak apalah, senang bangun. Ni ada gaut, dia tahu lah. Dah tahu ada gaut, makan juga ketam. Kentam asam pedas, udang asam pedas, dia balut juga. Saya gaut ni, gini makannya. Memanglah. Itu yang saya kata dulu, saya sembahyang sebelah orang gaut. Waktu berdiri, elok sembahyang. Waktu dia nak sujud, saya sembahyang sebelah dia. Bila dia nak sujud, Allah, aduh. Saya ni rasa nak tengok. Ya, apa heran ni? Dia boleh sebut, aduh. Salah ni pakcik ni. Bila dia duduk antara dua sujud, Allah, aduh. Tak khusyuk langsung dah. Bila nak sujud, aduh. Ya Allah, aku sikut orang tua ni kan. Yang saya tak boleh lupa waktu tahiyat akhir. Aduh. Habis salam saya tanya dia, bang, apa salah bang? Gaut. Dia selakkan pelikat dia, Allah. Berbiji-biji kaki. Bergaut. Tu yang panjang sangat, aduh tu kenapa? Saya duduk tahiyat akhir. Orang sebelah duduk atas kaki saya. Aduh. Wah, la ilaha illallah. Siksa tuan-tuan, oi. Tapi gaut-gaut dia pun dia bangun waktu selawat sebagai tanda hormat. Apa masalah? Cuba tuan-tuan tengok ulama-ulama hadis.
bila nak baca hadis Nabi ambil wudu. Bukan wajib ambil wudu, tapi pasal hormat nak baca hadis ambil air sembahyang. Ada ulama hadis bila orang datang dia sakit ziarah nak tanya hadis, dia bangun, dia pakai jubah cantik-cantik, pakai minyak wangi cantik-cantik sebab dia nak baca hadis. Takkan kita hari ni bila nak selawat diri bersalah la ilaha illallah sebagai tanda sayang. Jadi tuan-tuan, dua ni bagaimana nak dapat syafaat di hari kiamat. Pertama, jom kita faham betul-betul la ilaha illallah. Yang kedua, jom kita ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaat dan keampunan akan sampai kepada kita. Terima kasih kepada Yang Amat Datuk